Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta sembang santai pelajar medik Uni KL pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kamaruzaman bin Osman. Berasal dari Pahang dan saya bekerja sebagai pegawai penguasa farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Jadi sekejap saya nak duduk sambil masa sekejap. Okey, tak apa. Kita 20 saat. Okey, baik. Dia nak duduk tempat lain ke? Agaknya tak apa-apa selesa. Okey, kita pergi kepada Dr. Azlan. Mungkin Dr. Azlan nak berkongsi juga. Latar belakang. Okey. Dah datang balik. Okey, dah datang balik. Kita pergi kepada Bro KZ untuk habiskan kenyataan tadi. Okey. Boleh, silakan. Okey. Saya latar belakang saya sebagai seorang ahli farmasi lah. Saya bekerja sebagai seorang ahli farmasi lebih kurang 20 tahun sebagai ahli farmasi. Baik. 20 tahun sebagai ahli farmasi. Saya graduate Universiti Gadjah Mada. Indonesia. So selepas graduate, saya bekerja di Hospital Seremban setahun, houseman. Selepas Hospital Seremban, saya pergi private sekejap dalam 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya masuk ke Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Saya bekerja di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, di Selangor dan di Pulau Pinang. Okey, jadi 20 itulah tahun lebih kurang tu cukup saya. panjang 20 tahun satu tempoh yang panjang untuk memahami tentang dunia kesihatan di Malaysia khususnya lah. Operasional, bagaimana pendaftaran. Okey, alhamdulillah. Kita ada Dr. Azlan juga berlatar belakang yang sama. Mungkin Dr. Azlan nak cerita. Jangan terkejut, muka mirip-mirip tu jangan cakap kembar orang lain. Silakan Dr. Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak dengar bagi tahu kena dekat sikit dengan mic tu agak bunyi. Dekat mic dah ni. Okey, seperti mana yang telah diminta, nama Nur Azlan Shah. Okay, abang kepada Brother Azli lah, senang cerita. Asal semua sama. Jadi belajar perubatan di bidang perubatan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Bermula pada 2003 hingga 2008. Okey. Di 2003 hingga 2008 lah. Kemudian houseman 2 tahun di MUA. Kemudian medical officer di DC Hospital. DC Hospital ni agak mencabar lah. Hospital di Mersing. Kemudian sambung di Hospital Serdang, di department ataupun Jabatan Kecemasan. Dan kemudian keluar daripada perkhidmatan kerajaan dan berkhidmat di klinik swasta daripada 2013 hingga sekarang lah. Jadi dalam total tu pengalaman sebagai doktor perubatan, GP lah saya ni sebagai general practitioner, boleh dikatakan lebih kurang 12 tahun lah, 10 ke 12 tahun lah. 10 ke 12 tahun. Cukup lama juga untuk memahami. Dengan penyakit, dengan macam-macam masalah kesihatan juga ya. Okey, kita kepada Nabil. Mungkin Nabil nak cerita sikit latar belakang Nabil. Sila sikit kongsi. Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Nahzan. Saya berasal dari Seri Iskandar, Perak dan Rizwan. Saya belajar di Uni KL RCMP, sekolah menengah di Sekolah Izzuddin Shah Ipoh Perak dan asasi di Kolej Mara Kuala Nerang. Jadi saya dari kecil sampai besar Perak je lah. Perak je lah, memang orang Perak ada temannya. Ada koma tu tak ke mana lah ya. Okey. Okey. Sekarang ambil medical juga? Ambil? Betul, saya ambil medical tahun 1. Tahun 1. Kalau saya nak bertanya lah, apa sebab ambil medical? Apa intensi awal?
Saya pun orang cakap klise aja. Yang cerita adalah macam pengalaman mengajar saya je. Pengalaman yang menyebabkan nak nakkan masuk dalam dunia medical. betul lah. Macam buatkan saya berat hati nak masuk. Macam terasa nak masuk. Cenderung untuk masuk lah. Okay. Jangan berat hati tu tak rela masuk. Okay. Berat untuk masuk. Okey. Baik. Hakim, mungkin Hakim nak cerita sikit tentang latar belakang dan baik. Latar belakang saya lah. Okay. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berasal daripada Pahang, Kuantan. Okay, saya bersekolah di SMK Sultanah Hajar Kalsum di Kuantan juga. Dan kemudian menyambung peringkat matrikulasi di Matrik Pahang. Dan kemudian menyambung degree di UniKL. Sekarang ni dah D3 dalam medical. Untuk sekarang ni sedang fasa memahami dunia medical ke macam mana? Sekarang ni lebih memahami lah sebab sekarang ni dah peringkat klinikal kan, dah pergi ke hospital semua, kita dah macam sebahagian tu dah buat praktis lah kat hospital. So lebih memahami. So apa intention juga? Najib dah Nabil bukan Najib. Nabil dah berapa sem dah? First year macam kira kami belajar ikut modul tau. Kami baru nak masuk modul ketiga. Modul ketiga. Macam kami dah berapa bulan belajar? Dah 5. Oh, 5 bulan. Separuh tahun lah. Alhamdulillah. Okey, kita ada satu lagi Redmi ni, tak tahu misteri je. Redmi ni orang ke nama telefon? Jadi saya nak tanya juga. Redmi boleh mendengar ke? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Redmi memang nama sendiri bukan nama handphone. Bukan. Nampak. Okey, nampak. Nama Redmi ke apa memang? Bukan. Bukan. Tanya tu nama siapa nama? Nama Umar. Abdullah Umar bin Zainul Akramin. Okey, Umar. Baik, Umar boleh cerita tak, kongsi sikit latar belakang Umar, dari mana, sekarang sebelum ni buat apa, di sekolah di mana? Silakan. Nama saya Abdullah Umar bin Zainul Akramin. Saya asal Melaka. Saya dulu sekolah dekat Sekolah Menengah Sains Rembau di Negeri Sembilan. Sekarang ni tahun 1 sama dengan Nabil. Sama dengan Nabil lah. Okey. Kalau intention atau kecenderungan Umar untuk masuk ke dalam dunia medical, apa sebabnya ambil medical ni? Apa yang membuatkan Umar tertarik ambil medical? Salah satu sebab yang saya rasa paling sebab saya masuk medik ni sebab ayah saya lah. Ayah saya doktor. Ayah saya doktor. Jadi kita interview ayah Umar je lah. Dia interview ayah Umar je. Okey, tak apa. Di sini kita ada Dr. Azlan, kita ada Bro KZ juga yang berkecimpung dalam dunia kesihatan. Jadi pada malam ni saya pun nak mengkata kita buka tirai pertama kali Usrah Online bersama dengan pelajar UniKL Medic di Ipoh UniKL Ipoh. Ini Perak Medical College ke? UniKL. Ya, Perak Medical College. Perak Medical College. Okey. RCMP ya. Jadi okey. Perak Medical College ni first batch diorang ni adalah bersama dengan kelas bersama Ana lah. Korang punya first senior. Second year and third year tu masih lagi bersama lecture bersama-sama. Lecture clinical saja di Ipoh. Jadi masuk clinical di Ipoh, tapi masa lecture saya rasa modul dia lebih kurang samalah dengan UM. Betul ke? Tak tahulah kot dia dan kebanyakannya lecture Perak Medical College pun datang daripada Universiti Malaya juga, betul tak? Okey, tak apa. Boleh on mic masing-masing. Ada persamaan lah walaupun saya belajar di, tapi memang korang punya senior 2003-2004 adalah daripada teori dia di Universiti Malaya, dan exam pun exam final year pun semua di Universiti Malaya masa itulah.
Tapi sekarang mungkin korang dah agak besar, mungkin so independent lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih untuk penjelasan. Maksudnya macam nak kata Dr. Azlan ni senior korang lah. So jangan macam-macam kat sini. Okay. Nanti report dekat alumni semua. Alright. Perbincangan kita mungkinlah berkisar tentang dunia medical kan. Mungkin ada dekat sini. Sahabat-sahabat kat sini yang nak lebih tahu tentang perjalanan seorang medical yang belajar. Sebab kita beritakan ada yang belajar tak tahan kemudian give up, berhenti. Ada yang pernah dengar tak benda-benda macam ni, Nabil? Pernah dengar tak? Banyak juga dengar cerita. Sebab belajar medik ni memang susah kan. Jadi saya pun tanya je soalan langsung kepada Dr. Azlan. Jangan tanya saya. Saya bukan. Okey, apa soalan Nabil kepada Dr. Azlan? Contohnya lah, apa antara motivasi yang buatkan doktor untuk terus menyambung pelajaran dalam proses belajar menjadi seorang doktor? Sebab dengarnya houseman pun susah, belajar pun susah, jadi antara motivasi yang menjadi penguat. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Kepada soalan yang telah ditanya berkenaan dengan belajar medik ni benda yang susah. Sebenarnya dia tak susah, cuma benda tu benda baru. Betul, kita tak jumpa, kita tak biasa, orang kata kita tak nampak orang merawat orang di mana-mana. Kita hanya merawat di klinik, di hospital, dan benda tu, tempat tu bukan tempat yang biasa kita boleh tengok, betul tak? Jadi maksudnya perubatan ni dia tak ada dalam kehidupan biasa tu, orang biasa tak nampak macam mana doktor tu merawat, macam mana doktor tu memberi ubat, doktor buat operation, kan? Tak ada. Jadi bila kita masuk baru kita nampak bagaimana proses tu kan. Jadi benda baru. Yang pertama. Yang kedua, medik ni banyak benda nak kena cover. Medik ni banyak benda nak cover. Tapi kena beza medik ni walaupun banyak benda nak cover, tapi medik ni manusia ni tidak berevolusi. Maksudnya tak berevolusi cepat. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang manusia tak manusia. Tetap hidup oksigen kan. Menghidup oksigen untuk bernafas kan, mesti buang air besar. Dia tak ada banyak perubahan. Berbeza dengan engineering Engineering mungkin dulu cara lain, sekarang ni totally evolution, dia punya mechanical, dia punya engineering dia Jadi dia kena buat sesuatu yang baru. Itu jadi medik ni point saya, memang belajar susah, tapi itu je lah yang awak akan, dia punya cerita itu je sampailah 20 tahun kerja. Perbezaannya sedikit pada merawat. Dalam merawat memang adanya orang kata teknologi-teknologi baru ataupun cara-cara yang lebih barulah dalam merawat. Tetapi penyakit bagaimana manusia tu tetap sama. Kan? Dulu anatomi sampai sekarang tu anatomi dia sama. Tak ada beza. Jadi saya setuju you have to struggle in the first place, peringkat awal. Tapi once you dah struggle dan you dah ingat, benda tu akan melekat dan sampai bila akan melekat. Jadi the point, you tak akan rasa, orang kata tidak akan rasa menyesal lah kalau you struggle. Faham tak? Berbeza dengan dulu ni kalau orang belajar medik lah. Dulu kalau kita belajar AdMed, kita belajar belajar AdMed yang tak guna lah Kita belajar kan, lukisan kejuruteraan ke apa kan. Mungkin sekarang kita tak guna lah AdMed macam tu. Sampai sekarang tak guna fungsi kuadratik. Belajar sampai sekarang gunanya apa? Tak ada. Kan? Tapi medik insya-Allah belajar kalau peringkat first year ni you belajar apa? Physio, Net, Biochem betul tak? Tu. Betul. Sebab dia punya Hakim boleh on mic. Sama silibus UM sebenarnya. Perak Medical College ni sama silibus UM. Okey. Ada gangguan. Nampaknya ada interrupt jadi medik pun ada juga gangguan, jangan bimbang. Jadi sebenarnya medik ni okey. Tu yang pertama. Berbeza yang kedua ialah yang saya nampak dulu kita tak ada YouTube kan. Kita tak ada internet, tidak mudah untuk dicapai untuk kita absorb kan. Jadi
susahlah kita nak belajar. Kita bila belajar especially macam fisiologi sebenarnya fisiologi ni dia agak dia perlukan kalau tanya saya lah, masa first year tu dia perlukan imajinasi sikit kan, proses-proses tu. Jadi kalau kita sekarang ada YouTube dan sebagainya, benda tu agak mudah. Yang kita tengok cerita fisiologi buah pinggang, fisiologi paru-paru, fisiologi sebagainya, kita dah lebih mudah nak faham lah compare dengan dulu. Jadi sebenarnya kau tanya saya, pelajaran dulu tu agak susah berbanding cara belajar dulu lebih susah berbanding sekarang. Sekarang ni resource sumber-sumber untuk kita tahu pun terlalu banyak. YouTube ada, internet ada kan, apa lagi, Telegram ada kan, macam-macam lah kalau kita contact macam-macam lah. Sebenarnya cara nak belajar sekarang tu dah mudah berbanding dulu lah. Dulu. Tapi memang masih susah ke doktor? Maksudnya memang walaupun teknologi tu dah ada kan, akses kepada maklumat dah banyak, tapi masih kategori susah juga ke? Kalau ya sebenarnya challenging dia pada medical ni, kalau kita tahu banyak pun kadang-kadang dia exam lah. At the end of the day, cara sistem kita hari ni exam juga. Jadi bila nak exam tu kadang-kadang jawapan kita tu sebenarnya mestilah yang apa yang dikendaki oleh pemeriksa lah kan. Orang yang exam tu dia nak apa sebenarnya. Itu je challenging dekat situ. Jadi kalau kita tahu banyak tetapi semua poin yang kita tulis tu tak ada tak diminta tak diminta oleh ni, itu jadi masalah lah. Jadi sebenarnya soalan-soalan pasir lah. Ada kan soalan-soalan pasir? Itu je dia punya trik dia. Dekat medik ni soalan-soalan pasir tu trik dia lah. Trik dia. Tapi sebenarnya kalau kita boleh kita boleh dapat maklumat, especially kalau kita punya bahasa Inggeris bagus, dia ada ekstra lah. Kita boleh bukan saja kat Malaysia, kita boleh dapat soalan-soalan daripada luar negara kan, bidang perubatan apa, soalan-soalan yang biasa akan ditanya lah. Sebenarnya soalan-soalan tu ditanya, kau tanya saya lah, kenapa ditanya? Sebab soalan tu memang penting. Poin yang nak disampaikan tu memang penting dan memang tu kena ingat. Okey. Itu je. Yang kedua yang challenging, jangan gangguan. Doktor dia kena kawal pesakit dia, pesakit kat belakang tu, iaitu anak-anak beliau sendiri. Okey, kalau menurut Nabil sendirilah, biasanya orang cerita tentang struggle, tentang stres daripada senior-senior ke atau daripada mana? Daripada senior-senior pun ada, daripada mak ayah pun ada, daripada macam kawan-kawan mak ayah. Banyaklah cerita-cerita. Tentang kalau nak interrupt, nak tanya terus je lah, kita pun sembang. Kita tak ada formal kita boleh je sambung. Tak ada. Kalau Hakim okey, kalau Hakim sendiri lah. Ada soalan nak tanya doktor. Ada soalan okey, silakan soalan dulu. Saya tanya dulu. Saya nak tanyalah, sebagai medical student, skill apa yang kita perlu asah lah untuk kita belajar dan juga praktis masa doktor nanti? Skill apa lah perlu diasah? Skill yang paling utama sebenarnya ialah cara berfikir. Cara berfikir kita. Maksudnya cara berfikir sebagai seorang doktor. Benda ni kadang-kadang tak tahu lecturer tu akan highlight atau tidak. Tapi lecturer kadang dia tak highlight tapi dia akan ulang-ulang benda yang sama. Kalau macam Hakim dah peringkat klinikal kan? Klinikal first ada simptom, patient ada tentang simptom. So first you nampak je patient tu, you akan tahu apa differential diagnosis, apa yang kemungkinan lah. Differential diagnosis tu kemungkinan lah. Bahasa mudah kan orang tak faham lah. Apakah kemungkinan penyakit dia? Satu, dia tak boleh banyak, dia mesti minimum 5 je. Kalau kau dapat 10, 100 pun kemungkinan juga. Tapi pening lah kau nak exclude satu-satu. Cara berfikir dia senang je. Kau dapat satu pesakit, kat mana-mana pun sampai sekarang pun kita akan praktis benda yang sama. Itu kita main cara berfikir seorang doktor. Itu je skill yang nak dipilih. Semua knowledge kau tu, semua buku-buku yang kau kena baca, yang buku teks ke, Oxford ke, clinical apa semua, tele pakai tele ke? Physical examination tele apa mana? Dia juga. Physical examination masih pakai buku tu lagi.
sebab dia sama je silibus. Jadi apa pun semua tu, dia punya objektif ialah cara berfikir doktor. Pertama, dapat pesakit. Kedua, kita kena meletakkan beberapa possibility, kan, iaitu differential diagnosis, apakah mungkin A, B dan C dan D. Kemudian rule satu persatu, faham tak? Rule satu persatu, kan, sehingga kan kita akan dapat diagnosis dia. Itu je. Sebenarnya peringkat pelajar perubatan, dia tak akan tanya rawatan lah. Rawatan detail dia tak tanya. Dia akan tanya kalau rawatan detail tu apa antibiotik sesuai. Itu simple lah, kan. Tetapi yang ramai budak tak dapat pick up, sebenarnya cara berfikir tu dia tak dapat pick up. Lecturer akan ulang tau. Akan ulang benda yang sama. Kan? Tetapi kalau kita tak tahu benda lah lecturer nak buat selalunya okey doktor, kalau selalunya mistake apa yang biasa student ni buat dalam hal ni, dalam hal cara berfikir? Apa mistake yang diorang ni suka buat? Sebenarnya satu je, dia dia sebenarnya pengalaman. Jadi student tu kena rajin turun hospital lah. Kena rajin turun ward lah. Cuma turun ward pun sebenarnya tak adalah orang kata turun ward tu tak adalah sebenarnya automatik kita biasanya turun ward dengan ada guide. Faham tak? Ni kalau pihak klinikal lah, kalau macam adik-adik ni mungkin tak bila kita bincang ni mungkin adik-adik ni tak faham sangat sebab bila dia dah masuk klinikal dia boleh faham. Jadi macam hakim kan, first kan kita akan tengok contoh hari ni kan, pesakit demam, batuk sesama kan, apa kemungkinan, ini contohlah saya bagi contoh. Batuk sesama, apa kemungkinan dia? Kan? Kemungkinan batuk sesama virus biasa. Kemungkinan sakit tekak biasa tak cukup air saja. Kemungkinan COVID. Contoh. Contoh. Kemungkinan denggi. Jadi macam mana kita nak rule out satu persatu? Berdasarkan dekat ni dia akan berdasarkan kepada kata history taking ni. Awak tanyalah interview doktor interview kepada pesakit sebab dia nak rule out satu persatu. Kemudian dia dah akan rule out sikit, kemudian dia buat physical, check badan kan. Physical check. Dia nak cari A ke penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyakit D. Faham tak? Tu. Jadi dia akan rule out. Dan kemungkinan pun dia tak akan rule out. Kemudian buat investigation lah, buat check darah, buat x-ray, buat teropong, apa-apalah yang dibincangkan nanti. Okey, terima kasih. Dia nak establish cara berfikir doktor. Cuma cara berfikir di ward medical lain, cara berfikir di ward ortopedik lain, cara berfikir di ward ONG lain, cara berfikir di ward kanak-kanak lain, ward perubatan lain dan lain-lain. Jadi kesimpulan mudahnya kena master dalam mengubah cara berfikir jugalah. kena bijaklah untuk setting. Itu yang agak sebenarnya macam mana kita nak pakai cara berfikir tu, sebenarnya kita kena banyak pengalaman. Iskam contohlah macam ni kan, biasa pergi bengkel kereta tak? Ke tak ada kereta? Student mana ada kereta kontrol je. Kalau awak pergi bengkel tak apa, bengkel awak duduk, kalau ayah hantar kereta kan, awak tengok macam mana mekanik tu diagnose masalah kereta. Dia lebih kurang je cara berfikir. Faham tak? Okey, datang kereta Proton. Okey, apa masalahnya? Dia akan tahu. Okey, dia akan check. Okey, ni check aircon ke? Check masalah brake ke? Masalah gear ke? Masalah minyak hitam ke? Dia akan check satu-satu. Nak cari apa masalah kereta ni. Kemudian datang pula kereta lori. Sistem lori dengan sistem kereta Saga lain. Betul tak? Dia pakai enjin diesel. So macam mana? Dia tak boleh cara berfikir sama. Petrol tu, faham tak? Ini point saya. Okey, diesel macam mana sistem dia? Korang check sendirilah. Okey, sistem dia lain. Okey, datang pula kereta elektrik. Contoh lah kereta elektrik datang kan. Kereta elektrik dia tak ada enjin. Dia ada motor, dia ada bateri sebagai contoh. Nampak? Jadi walaupun mekanik, tetapi kita akan jumpa
berbeza-beza jenis kenderaan. Jadi macam mana kita berfikir? Faham tak? Kita nak dapatkan skill, kita boleh kenal kemungkinan A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian kita nak rule out, kita nak ini bukan D, bukan C, bukan B. Diagnosis dia A. Okey. Sebab first kali dalam perubatan ialah dapatkan diagnosis. Dah tahu diagnosis, baru kita merawat ikut diagnosis tu. Kalau salah diagnosis, salah rawatan, habislah patient. Okey, kalau berkaitan dengan tadi ada sebut tentang sakit tak baik, penyakit tak baik, bertambah teruk. Okey, itu doktor. Je objektif. Doktor ni kalau dapat mic, dia memang tak boleh stop ni. Untuk mencapai knowledge, kita dapat A, B dan C tu, nak capai knowledge tu, kita perlukan ilmu anatomi, kita perlukan ilmu fisiologi, kita perlu ilmu biochem. Nanti sekalinya kau akan belajar peto, parasite, mikrob kan. Kau akan belajar benda-benda macam itulah. Okey. Semua tu akan digunakan untuk perbincangan ni dah A, B, C dan D. Itu je. Okey, doktor. Doktor ni walaupun abang sendiri, dia dapat mic, tak boleh stop tu. Alright. Kita nak cerita tentang satu lagi yang sering kali digembar-gembor tentang houseman kan, yang menakutkan atau yang dahsyat lah treatment dekat sana teruk. Mungkin boleh cerita sikit gambaran sebenarnya macam mana seorang pelajar perubatan menghadapi houseman ni? Sepatutnya mentally, physical ataupun persediaan diri. Untuk mereka ni tak rasa gugup atau nanti jumpa orang semua cakap engkau nanti houseman teruk ni. So apa yang sebenarnya diorang kena letak dalam minda dari awal lagi? Okey. Masa belajar kita ni masa belajar biasanya kita on our own lah, maksudnya pada diri kita je. Kita dapat soalan, kita belajar sendiri, kita jawab soalan tu, betul tak? Orang lain tak ada kena mengena dengan kita kan. Taklah orang lain nak buat apa pun, yang penting itu soalan kita, itu jawapan kita, itu pesakit kita bagi diagnosis kita, itu settle dah. Sebab kita tak ada pengalaman bekerja. In reality, masuk je kita dah jadi houseman, kita kena bekerja dengan orang lain. Faham tak? Point sebelum saya masuk. Jadi kalau dalam belajar, jadi terpulang pada kita. Kalau kita nak markah tinggi, kita nak skor, so kita kena rajin lah. Kalau kita rasa lepas-lepas cukup dah kan. Jadi kita pun buatlah seadanya lah kan, sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Itu tak ada masalah. Jadi kita tak mengacau orang lain, betul tak? Itu terpulang kita. Akhirnya itulah kita punya result, itulah kita punya keputusan. Faham tak? Itu yang kita buat dan itu keputusan. Jadi kita tak kacau orang lain. Masa kita masuk perubatan, kita dah bekerja dalam tim. Kalau kita tak function, orang lain tak boleh buat kerja. Faham tak? Jadi orang lain tak boleh buat kerja kalau kita tak buat kerja. Sebab itu kena marah. Kalau kita tak buat kerja, sama ada kita tak tahu buat kerja atau kita malas nak buat kerja, maka orang lain akan hentam kita lah. Sebab orang lain tak dapat kerja sebab kita tak buat kerja. Itu poin saya. Beza dengan belajar. Contoh macam mana doktor? Gambaran dia tu macam mana? Gambaran lah. Contohnya macam satu pesakit. Houseman kena ambil semua pesakit baru di dalam hospital ada houseman. Semua pesakit baru mesti di clerking lah oleh houseman. So houseman kena pergi dulu. Faham tak? Houseman pergi dulu, kena clerking. Dapatkan informasi yang sebanyak mungkin supaya doktor pakar atau doktor lebih senior ni akan nak bagi akan terus diagnosis tau. Terus A, B atau C penyakit dia. Dia orang tak akan tanya lagi detail-detail sebab houseman akan buat kerja tu. Houseman akan ambil darah. Contoh kan, houseman kena ambil darah, kena label darah. Jadi kalau houseman tak label darah, keputusan tak dapat, clerking tak buat, doktor pakar ni dia ada biasanya satu pakar tak ramai. Satu ward dia ada 40 patient contoh. Pakar seorang. Kita tak tahulah zaman sekarang. Mungkin pakar ramai. Pakar seorang 40 patient. Kalau pakar kena buat apa houseman buat sebab houseman tak buat kerja ataupun buat kerja tapi tak betul, jadi dia kena buat balik,
maka bila dia nak siap kerja dia ada 40 patient kan. Jadi itu yang kena marah lah. Okey, jadi itu antara benda-benda yang macam kadang-kadang houseman tu terkejut kan, nak kena buat apa. Lepas tu ambil darah pun terkial-kial kalau tak betul-betul berlatih masa medical student lah. Tu yang pertama. Cuma syarat dia senang je. Houseman ni dia tak perlu pandai. Kita kena faham walaupun kita dekat dalam belajar tu ada ramai scorer tau. Okey ni A, B, budak-budak A, B tu tinggilah, hebat lah. Kat medik ni A dengan B tu hebat lah. C tu cukup makan, cukup lepas-lepas. Jadi A, B ni budak-budak ni. Belum tentu dia kerja bagus. Belum tentu budak-budak ni. Dan mungkin yang CC ni, sekarang ni kawan-kawan saya lah yang sama belajar. Yang CC ni jadi pakar sekarang. Yang AA tu saya tak tahu kat mana dah. Jadi boleh yang dikatakan CC ni jadi pakar sekarang. Sebab perubatan ni dia sebenarnya dia ada knowledge dan experience. Knowledge kena gabung experience. Knowledge saja tak ada experience tak guna. Experience biasanya akan mendatangkan knowledge lah. So macam mana nak gain experience, kena rajin. Osman ni syarat dia kena rajin tu je. Jangan malas tengok patient. Kena lagi banyak kita jumpa patient, lagi baik bila kita jadi medical officer. Sebab awak kena faham ni yang klinikal lah. Saya first year ni mungkin blur sikit lah apa saya cakap ni. Tapi macam hakim kan dah klinikal. Masa Osman, semua masalah akan ditanggung oleh medical officer. Maksudnya you punya supervisor lah. Kan? Pesakit ni masalah sebab Osman ni kita pegawai perubatan siswaza. Pegawai perubatan sebenarnya dia tak ada lesen. Dia tak ada lesen besar sebenarnya. Kalau dia salah, pihak atasan akan attack kepada superior kita lah. Maksudnya medical officer ataupun pakar kita. Kita takkan di-blame, kita takkan disalahkan. Tapi pakar biasalah, bila orang salahkan dia, disalahkan kita. Itu biasalah. Itu kena faham kat situ. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan. Masa Osman lah kita boleh buat salah. Sebab apabila kita dah habis Osman, kita jadi pegawai perubatan, ketika itu kita kena tanggung kesalahan kita. Kita dah tak boleh buat salah. Okey. Setelah kita buat salah, memang kena lah. Jadi menarik. Kenapa salah ni Osman? Memanglah dia bebel sikit, pakai bebel, lepas tu okey lah, dia faham lah Osman. Dia tak boleh nak marah lebih sebab dia tahu you adalah doktor latihan, masih latihan lagi. Walaupun you dah grade, dah jadi doktor, tapi you perlukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk jadi menjadi doktor yang sebenar lah. Sebab bila you ada title doktor medical officer, you kena bertanggungjawab setiap catatan yang you buat. Rekod apa, you bagi diagnosis apa, you bagi rawatan apa, itu semua akan direkod. Yang you kena bertanggungjawab terhadap apa yang you tulis. Okey doktor. Itu. Okey, cerita tentang Osman tu mungkin dah dapat gambaran lah. Bahawa yang penting rajin, jangan malas, jangan takut buat silap, okey? Terima je. Kalau rajin boleh pandai tak apa. Jangan takut tak pandai. Rajin je boleh pandai, insya-Allah. Okey, Umar tadi Umar ada cerita ayah seorang doktor juga, Umar. Boleh buka kamera tak? Kita nak tengok muka Umar yang kacak dan bergaya tu. Okey, pandangan Umar sebagai anak kepada seorang doktor. Macam mana life seorang doktor menurut Umar? Dia tak pasti sangat sebab ayah saya ni dia kerja kat klinik. Jadi dia macam tak on call lah. Dia kerja kat klinik, jadi dia punya time tu office hour. Office hour. So itu yang menyebabkan Umar rasa okey lah kerja doktor office hour je, so tak payah pening. Adakah seperti itu? Tak. Ya kan. Apa yang Umar saya saya macam inspired tengok bila macam raya kan, bila ziarah macam pakcik-pakcik atau atuk saudara semua, macam kalau dia orang ada sakit ke apa, ayah saya macam boleh bagi nasihat
nak ambil ubat apa, pergi hospital mana ke macam tu lah. Oh, jadi macam bagus lah. Jadi banggalah kalau doktor ni jumpa saudara mara merujuk. So tapi macam tu lah. Okey, doktor, mungkin doktor nak share, Dr. Azlan apa yang doktor nak share pada orang yang tak tahu hidup sebagai seorang doktor tu apa sebenarnya? Macam mana menilai? Stres ke, banyak tekanan ke, atau santai je sebenarnya doktor ni, relax je ke macam mana? Untuk houseman tu semua doktor kena melalui houseman lah. Kalau tak ada houseman tak akan jadi doktor lah. Itu je dia punya ni. Jadi houseman tu antara perkara antara waktu yang paling kritikal sebenarnya houseman. Maksudnya houseman kalau kita rajin, kita banyak passion, kita perform masa houseman, kita akan jadi doktor yang baik. Masa jadi medical officer yang seterusnya lah. Tapi kalau kita jenis malas, houseman pun main kan. Bagi rawatan pun tak apa-apa, mengarut kan. Ada tak semua doktor sama. Ada yang ni mengarut. Kita akan jadi medical officer ataupun doktor yang tak bagus lah. Dia banyak aspek sebenarnya doktor ni. Kemudian life doktor pun beza-beza. Mengikut orang kata kita punya field lah. Sebab doktor ni ada banyak dia punya lapangan dia ataupun cabang dia. Kita ada doktor hospital, doktor klinik. Di hospital pula ada banyak jenis. Kita ada doktor bedah, doktor ICU, doktor bius lah. Kita ada doktor perubatan, doktor pembedahan, pakar bedah. Kita ada pakar psikiatrik. Kita ada kanak-kanak, pakar kanak-kanak dan sebagainya. Jadi ikut kecenderungan kita lah. Biasanya kita akan pilih ketika masa houseman. Masa houseman tu barulah kita rasa macam ada, kita akan posting beberapa tempat lah. Seumpamanya 6 tempat kat Malaysia ni. Perubatan, kanak-kanak, ONG ataupun buat bersalin, pembedahan, ortopedik, pakar tulang, emergency, abuse. Setengah ni sekarang kata ada training ataupun houseman dekat ENT dan eye. Jadi bila kita pergi tu kita tengok kita serasi kat mana, kita suka kat mana, ataupun kita punya kekuatan kat mana. Kat situ ramai yang pergilah. Akan lepas kita houseman tu kita akan pilih lah kat mana. Tapi tengok nasib jugalah. Sekarang ni kadang tak boleh pilih. Sekarang ni tak boleh pilih. Mana yang kosong je boleh masuk. Jangan gangguan boleh. Okey, gangguan lagi tak apa. kita izinkan untuk menguruskan gangguan. Okey. Nabil sendiri setelah perbincangan dengan perkongsian ni tadi, apa pandangan Nabil sepanjang kita berkongsi ni? Apa sudut pandang yang Nabil dapat lah? Ya, pada saya sebenarnya jadi doktor ni yang paling penting kita kena rajin lah. Untuk jadi doktor yang baik kita kena rajin. Waktu belajar malah yang paling penting waktu houseman. Dan saya ada juga benda nak tanya pasal COVID-19 sekarang ni kan. Macam mana pengalaman doktor pasal. Boleh tanya. Dah sampai dah. Soalan kepada doktor tadi. Nabil dah sediakan satu soalan. Silakan Nabil. Tak nampak muka Nabil ni, faham ke tak faham ni? Nampak. Nampak. Okey, soalan Nabil apa? Alamak, internet agak tidak begitu baik ke di sini. Assalamualaikum, ada yang dengar tak? Alamak, tak masuk ni. Hello, kejap. Okey, internet agak ada gangguan. Minta maaf semua. Tadi internet yang ada problem. Mungkin depan saya ni lah. Okey, boleh dengar tak sekarang? Boleh. Boleh. Okey, soalan Nabil tadi dah tanya belum? Dah. Okey, sila. Nak jawab lah ni. Okey. Saya yang tadi zaman pandemik tu memang houseman penat lah. Bukan houseman ni semua lah. Kes banyak, begitu banyak sampai tak boleh nak handle. Kalau on call tu, biasanya waktu biasa on call lepas pukul 2 pagi tu dah relax lah. Kalau lepas pukul 1 pagi, 2 pagi tu dah agak relax, dah tenang lah. Pesakit pun dah tak ada sangat. So doktor pun boleh tidur lah 2 sampai pukul 3, 4, 5 boleh dah tidur. Kan? Biasa waktu ni. Tapi waktu pandemik tak ada.
continuous. Dapat tidur pun mungkin pukul 5 pagi baru patient stop. Itu pun kadang tak stop, continuous. Jadi itu waktu H1N1 lah. Sekarang ni jauh saya rasa lebih teruk, masa tu pun tak berapa teruk. Saya tak bekerja di hospital waktu ini, tapi saya boleh gambarkan memang doktor tu memang agak teruk lah. Kerja non-stop, tak pernah berhenti. Faham tak? Bayangkan doktor kerja tak pernah berhenti. Cuma saya tak tahu sekarang ni di mana doktor dah ramai kan. Dulu satu ward masa saya masuk, sebelum saya masuk, setahun sebelum saya masuk, satu ward satu houseman. Kemudian 2 houseman. Zaman saya masuk, satu ward 4 houseman. Jadi satu doktor, satu ward tu, satu houseman pegang 10 patient lah. Kadang-kadang 3 houseman. Maksudnya satu ward tu lebih kurang 44, 45, 10 ke 12 patient lah, dah kurang sikit. Zaman sekarang, satu ward kadang-kadang 10 houseman. Jadi diorang shift. Kerja pun dah shift sekarang. Sebenarnya saya pun tak tahulah kenapa diorang kata houseman tertekan ke apa kan. Sebab sepatutnya tak lah. Kecuali memang jenis houseman yang tak tahan kena marah kan, tak biasa kena marah, tak biasa kalau setengah-setengah pakar tu dia terus maki lah, dia tak main marah lah, dia terus maki je kan. Kat situ juga dongki semua keluar lah kan. Jadi kalau houseman ni jenis tak pernah marah, bapak tak pernah marah, mak tak pernah marah, lecturer tak pernah marah, terkejut, dia stres lah. Tapi orang dah biasa kena marah, masuk tinggal kiri untuk keluar tinggal kanan lah kan. Kita buat je kerja kita kan. Itu je. Okey, kalau jadi kejap, saya nak tanya macam Nabil sendiri dah biasa tak kena marah? Biasa jadi jangan terkejutlah ketika di hospital anda dimarahi teruk-teruk oleh pakar. Maknanya jadi houseman ni kita bukan kena marah dengan doktor je. Oh, ada gangguan lagi. Okey, tak apa. Dan gangguan lagi. Okey, kalau Bro KZ sendiri, dari tadi Bro KZ diam je kan, kesian dia. Dalam dunia Bro KZ sendirilah, dalam dunia perubatan, peringkat farmasi ataupun peringkat ubat-ubatan, apa relationnya dengan doktor perubatan? Ada tak hubungan? Mic tak buka tu. Mic sila unmute lah. Okey. Secara asasnya doktor dia prescribe. Doktor akan merawat pesakit and then doktor akan memberi preskripsi kepada pesakit. Preskripsi ataupun surat ubat tadi pesakit akan datang kepada farmasi and then farmasi akan menyemak dulu preskripsi tadi. Sebab menjadi bukan benda yang pelik ataupun bukan benda yang tak biasa, doktor akan tersilap diagnose, itu tersilap tulis obat ataupun tersilap kombinasi obat. Okay, semua itu farmasi akan screen dulu. Dan bila ada suatu yang ganjil atau suatu yang kita rasa silap, biasanya farmasi akan call doktor dulu, beritahu preskripsi ni ada kesilapan. And then pesakit tu akan jumpa doktor balik, akan perbaiki balik. Ataupun kita nak verify apa sebenarnya yang doktor masukkan dengan ubat tertentu lah. So hubungannya di situlah. Doktor prescribe and then farmasis akan dispense ubat. Tapi farmasi biasanya dia akan screen dulu lah preskripsi tadi, takut salah. Jadi kesalahan pada prescription tu benda yang biasalah. Itu secara normal. Kalau kerja saya pula sebenarnya, saya sebagai penguatkuasa, jadi saya buat kerja-kerja penguatkuasaan. Salah satu penguatkuasaan tu adalah kami mengawal orang-orang macam Dr. Azlan ni lah. Doktor-doktor swasta ni. Kena kawal ni. Leo ke? Leo ni Leo ni. Itulah. Jadi manusia tetap manusia lah kan. Kita dapati ada orang walaupun dia seorang yang terhormat, seorang doktor yang dikenali ramai, tapi ada juga
kan, doktor yang agak nakal, agak degil, sehingga perlu guna cemeti, guna rotan untuk disiplinkan doktor-doktor yang nakal ni. Jadi wujud doktor nakal jadi itu istilah hari ni untuk kalau sahabat-sahabat yang ambil medical ni, anda jangan ingat anda dah dapat lesen jadi doktor. Sebab itulah saya rasa penting macam Usra Online macam ni, sebab di satu sisi kita dibina dengan daya keintelektualan yang sangat tinggi, yang bagus, tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu perlu juga dibina. Kan kita berjumpa macam ni, sembang supaya kita tu ada satu hala tuju yang jelas, yang betul, dekat dengan Allah kan. Sebab nafsu ataupun syaitan ni dia akan hasut siapa pun. Ulama pun dia hasut kan. Jadi apatah lagi doktor kan. Masuk ahli farmasi yang nakal, doktor. Ahli farmasi pun ada juga yang nakal. Jadi manusia kan bukan malaikat. Okey. Poin dia yang dia nak cuba saya rasa saya cuba memberi contoh lah, supaya nampak budak-budak ni pun macam blur. Okey. Budak cakap macam ni, walaupun doktor ni kalau kita tengok pekerjaan yang mendapat yang paling dipercayai ataupun profession yang paling dipercayai oleh masyarakat tu apa? Siapa? Ahli politik, polis. Jadi ahli politik dengan polis paling bawah sekali lah. Jadi yang paling atas sekali ialah doktor, guru kan. Ni orang-orang yang dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat kalau dia dah letak kepercayaan. Apa dia cakap mungkin betul kan. Walaupun kita kalau ni adik-adik yang tengah belajar ni kan, keluar je dapat lepas houseman jadi doktor. Jadi bukan bermakna kita automatik kita ni suci lah. Itu poin dia. Kan? Jadi sangat-sangat bergantung kepada kita punya cara berfikir, kita punya orang kata bahasa Arabnya, kita punya mikias. Tolok ukur kita apa? Halal, haram, kan? Banyak doktor kan, dia dah tak fikir lah, yang fikir duit. Especially yang swasta lah. Kalau kerajaan tu tak fikir duit sangat. Kalau yang kerja-kerja dah swasta ni, yang dia fikir duit. Kalau memberikan keuntungan, dia buat. Tak memberi keuntungan, dia tak buat. Contohlah, ini benda-benda yang tu. Jadi kalau benda tu walaupun salah, menjual, contohnya jual ubat batuk kepada orang yang tak patut mendapat ubat batuk. Itu salah sebenarnya dari segi etika dan dari segi orang kata dari segi SOP lah, senang cerita SOP yang sekarang kita dah biasa kata SOP kan. Maksudnya SOP tak boleh, tapi kita bagi juga. Sebab dia nak order banyak, dia order satu lori ataupun satu banyaklah dia order kan. Sebab ialah setengah ubat batuk ni dia akan mendatangkan ketagih Jadi itu contoh. Doktor jual-jual ubat yang boleh mendatangkan ketagihan kepada penagih. Kan? Tapi menguntungkan doktor. Jadi benda macam inilah kita panggil etika. Kerana apa? Kerana mikias ataupun standard ukuran tadi halal dengan haram tu dia tak jaga. Dia tak tengok halal dengan haram. Yang penting untung saja. Ada orang berfikir sekular. Orang berfikir sekular ni dia akan fikir, dia akan buat apa yang menguntungkan. Dia tak akan buat. Malah hari ni isu COVID isu COVID dari segi test. Banyak klinik-klinik ataupun swasta mengambil kesempatan untuk mengenakan charge yang tinggi untuk test COVID sebagai contoh. Kan? Supaya sebab pesakit lain tak ada, dia harapkan charge ni kan. Sebab ramai pesakit dah sama ada dah pakai mask, jadi kes-kes yang biasa-biasa sebelum biasa tu dah berkurang kan. Yang pertama, yang kedua, kes-kes COVID ni hospital dengan klinik swasta tak ambil sebab dia sebab dia perlukan fasiliti yang lengkap lah. Jadi biasanya pesakit-pesakit ni akan pergi ke kerajaan. Salah satu cara dia nak dapat duit dengan cepat ialah dia mengambil margin. Faham margin? Maksudnya dia akan mengenakan charge yang agak mahal kepada pesakit untuk buat test COVID. Sebab pesakit tak ada pilihan kan. Dia datang klinik swasta untuk dapat test COVID. Jadi
Ini contohlah bagi kita macam mana mereka ni mengambil kesempatan ke atas. Itu etika. Itu etika. Sehingga kan kerajaan terpaksa ya, doktor. Jadi Berkaitan kerajaan dengan terpaksa meletakkan harga ceiling untuk tes-tes seperti inilah supaya tidak dimanipulasikan oleh doktor-doktor juga. Okey, doktor. Bila cerita tentang isu manipulasi, kesalahan dalam praktik etika dan sebagainya kan. Ramai juga para doktor ni macam yang penting aku dah belajar penat, aku dah habiskan spend masa, takkan aku nak kasih murah-murah, takkan aku nak just give free kan, treatment ke rawatan ataupun benda-benda. Dia patut melihat keuntungan pulangan daripada hasil jerih payah yang dia telah korbankan dulu. Belajar susah-susah, lepas tu kerja pula government, gaji tak berapa kan. So then buatlah benda-benda ni untuk tambah. Kalau menurut doktor sendiri kan, apa yang sebenarnya yang perlu betul-betul ditekankan dalam jiwa para student ini supaya mereka tu kuat ketika hadapi ujian-ujian seperti itu? Apa yang perlu mereka tanamkan dalam zaman student lagi? Pertama, sebagai seorang student atau sebagai seorang doktor lah yang student yang akan menjadi doktor, dan kepada doktor itu sendiri, perubatan ni satu sains, satu ilmu sains sebenarnya. Dia tak ada hebat mana pun sebenarnya. Kalau tanya saya, tak adalah hebat nak pergi bulan ke apa, tak ada. Dia sama je. Dia satu sejenis ilmu sains. Baik orang kafir, baik orang Islam, baik orang tak ada agama, kan? Dia boleh belajar ilmu ni, ilmu perubatan. Cuma dia tetap sains. Hukumnya mengubahlah nak belajar ilmu perubatan, tak ada masalah belajar. Kita belajar, kita merawat orang, kita memberi prescription dan kita harapkan pesakit itu baik. Itu ilmu perubatan. Cuma ke mana ilmu ni akan dibawa? Faham tak? Okay. Ke mana ilmu ni bawa? Kalau kita pergi ke, kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki pemikiran Islam, kita tidak memiliki akidah Islam dan pemikiran Islam, dan kita punya standard ataupun ukuran kita ialah manfaat, kapitalism. Kita akan jadi doktor juga, tak ada masalah. Tetapi ukuran kita tadi tu bukanlah halal atau haram, wajib atau haram, tetapi ukuran kita keuntungan. Sehingga kan hari ni doktor, tak kira doktor ke apa, isu vaksin, isu vaksin. Ramai hari ni doktor ke, ahli virologi ke, kan, farmaceutical ke, yang membuat vaksin tu cuba berlumba-lumba untuk membuat vaksin. Apa tujuan utama dia? Tujuan utama dia untuk mendapatkan keuntungan. Siapa yang buat vaksin, dia akan paling untung. Nampak? Itu paling untung. Contohlah, kemudian vaksin ni kita nak bagi pada siapa? Hari ni lah, vaksin ni nak bagi kat siapa? Jadi apa ukuran kita sebagai doktor? Doktor sains, vaksin dah ada. Sekarang ni macam mana kita nak mengharikan vaksin? Siapa yang kita bagi dulu? Sebagai seorang doktor, siapa nak kita bagi dulu? Kan? Doktor akan bagi kepada ahli politik dulu. Ini realiti ahli politik dapat dulu first batch. Nampak tak akibat dia? Ni antara doktor, frontliner tu nombor 2. Kemudian orang bisnes pun nak juga. Nampak tak? Ini saya nak pointkan bahawa perubatan ni hanya ilmu sains. Tetapi at the end of the day, akhirnya nanti kita akan terjun juga ke dalam masyarakat. Bila kita terjun masyarakat, kita akan kena buat keputusan yang begini. Faham tak? Yang di dalam ilmu perubatan tidak diajar. Tidak diajar siapa dulu? Ahli politik. Biasanya ahli politik dulu. Orang-orang kaya dulu yang dapat. Di peringkat global pun sama. Orang kaya dapat dulu. Orang miskin tetap dikemudiankan. Nak buat macam mana? That's the way capitalism works. Macam itulah sebuah ekonomi kapitalism berjalan. Jadi, faham tak?
Jadi sebagai doktor, kalau maksudnya ilmu perubatan ni ialah ilmu perubatan sama, semua sama. Semua doktor belajar sama dekat dunia ni lebih kurang. Tetapi bila praktis, dia akan menentukan ke mana ilmu ni nak dibawa. Baik. Okey. Dia akan utamakan siapa. Kalau begitu secara mudah lah, kita pun masa pun dah nak habis. Mungkin lagi 2-3 minit saja yang terakhir ini. Jadi kesimpulannya, mempelajari jadi seorang medical practitioner ataupun doktor itu tak ada masalah. Tetapi ketika digunakan ilmu itu dan ke mana arah ilmu itulah sebenarnya yang lebih juga utama untuk ditanam, dikuasai ilmu tu. Ilmu, apa kata akhir Dr. Azlan sendiri dalam terakhir ni, nasihat kepada student yang ilmu apa tadi tu? Bab doktor mereka dah dapat secara formal, secara modul. Tapi apa benda yang mereka perlu gali sendiri, mereka juga kena siapkan juga untuk menghadapi hari-hari yang lebih besar tugasnya. Apa kata akhir lah dalam 2-3 minit terakhir ni? Okey, doktor ni, bismillah, sebelum saya tutup, saya nak buat satu kesimpulan yang mudah lah. Walaupun doktor ni kita belajar ilmu perubatan, kita merawat, mendiagnose dan merawat pesakit, tapi semata-mata bukan itu saja. Sebahagian daripada masyarakat dan sebagai pihak yang dapat rujukan lah dalam masa perubatan, kita boleh tengok di waktu pandemik ni, kan, doktor tu telah dimanipulasikan oleh ahli politik. Itu poin saya. Tengok hari ini Kementerian pihak-pihak perubatan ni telah dipergunakan oleh ahli-ahli politik untuk kepentingan mereka. Nampak tak? Jadi kita suruh jarak, kan? Akhirnya ingat 2 darjat kan? 2 darjat ada je masyarakat adanya SOP 2 darjat kan. Doktor kata tak boleh politik buat dia punya kepala sendiri. Kan? The point is kita sebagai doktor, kita bukan hanya ilmu doktor je kita perlukan. Kita perlukan ilmu yang lain, ilmu kehidupan. Apa ilmu kehidupan? Ad-din, ilmu ad-din, agama. Ilmu agama ni kita perlukan untuk membawa di mana ke arah doktor ni. Ilmu perubatan kita tu kita nak manfaat ke mana? Kita boleh manfaat sebagai seorang doktor, kita boleh manfaat ke arah keuntungan semata-mata. Tak ada masalah. Itu telah dilakukan oleh ramai doktor-doktor yang tidak ada keimanan. Orang kafir lah. Doktor-doktor kafir memang dia akan tengok keuntungan. Kebanyakannya begitu. Tapi sebagai seorang Islam, kita nak bawa ilmu ni ke mana? Kita mestilah membawa ilmu perubatan ni untuk mensejahterakan umat. Kita punya sejahterakan umat. Supaya umat bukan saja sihat, tapi cara sihat tu mengikut yang diperintahkan oleh Allah SWT. Okey, itu sajalah saya setakat ni. Jadi last ayat terakhir. Sebelum saya stop. Jadi walaupun kita belajar perubatan, pada masa yang sama kita juga kena belajar ilmu agama. Sebagai yang akan menuntun ilmu perubatan kita, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih untuk perbincangan dan perkongsian banyak sebenarnya. Saya bukan pelajar perubatan tapi saya dapat bayangan lah, gambaran macam mana fungsi orang-orang yang dalam mempelajari ilmu perubatan. Mungkin kata akhir daripada Nabil dulu sebelum kita tutup. Apa pandangan Nabil, perbincangan pada hari ini dan kesimpulan yang Nabil nak kongsi? Sejujurnya banyak benda saya belajar malam ni dan banyak juga yang catat ni. Alhamdulillah. Dah tahu lah baca ke tidak je. Tapi insyaAllah terima kasih banyak kepada doktor dan juga Bro KZ atas perkongsian yang benar-benar insyaAllah akan kami amalkan dan penting untuk kegunaan masa kami. Dah besar nanti lah insyaAllah sebagai doktor. Amboi, pakai mask lah. Umar sendiri, macam mana Umar? Pandangan Umar, perkongsian pada malam ni, boleh berikan pandangan Umar. Terima kasih Doktor Nur Azlan, Bro Azli dengan Bro KZ. Malam ni saya rasa banyak juga yang saya dapat daripada macam mana kita kena tukar cara kita berfikir, macam mana kita nak manfaatkan ilmu perubatan yang kita ada ke arah kita gunakan untuk perkara yang baik, bukan hanya keuntungan. Dan saya rasa betul yang Doktor
Azlan cakap tadi, kita kena menggunakan ilmu yang kita ni untuk mensejahterakan umat. Itu saja. Terima kasih. Untuk kata akhir lah kepada pengerusi kita ni. Hakim, apa kata akhir Hakim sendiri tentang perbincangan bermalam ni, dan adakah perlu diteruskan atau ingin diteruskan lagi untuk lebih ramai lagi orang dapat manfaat dan kebaikan daripada perbincangan ni? Okey, sila kata akhir daripada Hakim. Okey, baik. Minta maaf kalau bunyi bising sikit lah ni kat luar masjid. Baik. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, so bagi saya lah, jadi apa yang kita dapat daripada perbincangan pada malam ini? Yang pertama, sebagai seorang medical student ni, dalam bidang kerjaya nak jadi doktor ni, kita perlu ada ketahanan mental dan fizikal yang kuat lah, kan? Kita perlu rajin, kita perlu kena tahan. Kalau kita kena marah ke apa, kita kena kuat lah mental dan fizikal. Dan kemudian sebagai seorang doktor juga, kita perlu mempunyai cara berfikir seorang doktor lah, dalam menghadapi kerjaya kita ni. Dan juga cara berfikir kita juga perlu berlandaskan Islam lah, yang untuk menentukan halal ke haram ke, supaya hidup kita ni lebih berkat lah. Sebagai seorang doktor ni, doktor yang berkat. Kena tahulah Islam juga dan aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai doktor nanti, insyaAllah. Itu sajalah. Baik, jadi adakah Hakim setuju untuk adakan perbincangan dan usrah seperti ini untuk akan datang? Jadi bagi saya, kita boleh adakan lagi lah. Sesi usrah macam ni, kita sembang lah, sembang santai je. Tentang isu semasa, macam-macam isu lah kita boleh discuss yang berdasarkan perspektif Islam lah, insyaAllah. Ya. Dengan kata lain, bahawa perbincangan usrah online ini bukan hanyalah berkisar tentang kerjaya, bukan kisah tentang latar belakang keuntungan ataupun apa sajalah yang kita ingat tentang dunia, tetapi juga hubungannya dengan akhirat dan bagaimana kita memahami kejadian-kejadian, fenomena-fenomena di dunia ni dalam perspektif yang kepada Islam punya landasan. Mudah-mudahan insyaAllah kita bertemu lagi, dan video ini untuk penonton semua direkod dan akan di-upload di dalam channel Bro Azli. Jadi boleh tengok di YouTube Bro Azli. Kita akan sama-sama berkongsi pandangan ini dan boleh wawarkan kepada sahabat-sahabat yang ambil medical kan, share nasihat-nasihat daripada doktor dan Bro Gazette yang daripada bidang farmasi tentang dunia perubatan dan kaitannya dengan pelajar-pelajar perubatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya sudahi dengan hamdalah, alhamdulillah dan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.